Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam keluar di dalam media sosial, T menggesa MCA segera keluar daripada kerajaan perpaduan. Walau bagaimanapun, ini satu petanda yang luar biasa. Saudara, apabila MCA keluar kerajaan, ini satu petanda bahawa Barisan Nasional diambang perpecahan. Tiada sebenarnya kesan besar kepada Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan. Meskipun MCA menarik sokongan daripada kerajaan kerana MCA seperti yang kita tahu hanya memiliki satu kerusi parlimen. Jadi, macam mana sekalipun mereka gegak gempita bising di sana-sini, mereka tidak mampu melakukan apa-apa kerana mereka hanya memiliki satu kerusi parlimen melukut di tepi gantang. Walau bagaimanapun, yang mendapat tamparan hebat sebenarnya ialah Barisan Nasional yang boleh dilihat di ambang perpecahan. Adakah ini penghujung jalan untuk Barisan Nasional? Satu kerusi kecil, tapi satu tindakan besar. MCA dikatakan mahu berundur dari kerajaan perpaduan. Tapi, kesannya apa? Lebih besar daripada yang ramai sangka. Ini bukan sekadar angka, ini tentang krisis kepercayaan, keretakan dalaman dan mungkin kehancuran Barisan Nasional itu sendiri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa ini ialah Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita mudah kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Dan kita sukar sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan 400%, kita mempunyai imun badan yang kuat, tentera dalaman yang kuat untuk melawan penyakit daripada dalam. Jadi itulah transfer factor, meningkatkan imun badan sehingga 400% dan membolehkan imun badan, tentera badan di dalam badan kita melawan penyakit untuk kita pulih seperti sedia kala. Cepat dapatkan produk yang lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia ini. Jangan tunggu lama-lama, ambil tindakan sekarang bagi mencegah. Menjaga lebih baik daripada merawat, jangan tunggu sampai sudah melarat. Baiklah saudara-saudara sekalian, fakta pertama, MCA kini tinggal satu kerusi sahaja di parlimen, iaitu di air hitam dimiliki oleh Datuk Sri Wee Ka Siong. Dalam PRU15, MCA kalah teruk. Dari dulu 7 hingga 8 kerusi. Kini tinggal satu sahaja. Tapi kenapa sekarang timbul desas-desus mereka mahu keluar kerajaan? Sumber dalaman mendakwa MCA tidak puas hati dengan layanan dalam kerajaan sekarang. Tiada tempat dalam kabinet. Suara MCA seolah-olah dipinggirkan. Mereka rasa diperalat semasa PRU15 untuk bantu kempen, tapi lepas menang, langsung tiada ruang dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Kalau MCA keluar kerajaan, apa yang bakal berlaku? Ramai fikir, alah, satu kerusi saja pun. Mungkin anda pun terfikir begitu. Satu kerusi saja pun tak akan membawa apa-apa kesan. Takkanlah nak takut sangat. Memang tepat jangkaan dan telahan anda. Satu kerusi sahaja tidak membuat kesan kepada pentadbiran Anwar Ibrahim. Tetapi ini bukan soal angka. Ini soal simbolik, imej dan kestabilan. Kesan nombor 1. Ini adalah isyarat jelas Barisan Nasional sudah retak dari dalam. MCA keluar membawa makna BN sudah tidak bersatu. UMNO pun tengah krisis keyakinan. MIC makin diam. PBRS hanya sekadar sokongan kecil. Sekali MCA keluar, imej Barisan Nasional akan jatuh menjunam. Kesan yang kedua, kerajaan perpaduan akan dilihat semakin longgar. Walaupun MCA cuma satu kerusi, tindakan keluar itu boleh beri peluru politik kepada pembangkang Perikatan Nasional. Dengan naratif kononnya kerajaan Anwar makin lemah, gabungan tak stabil, ini persepsi yang bahaya.
Nomor 3, kesan ketiga ialah hubungan kaum semakin renggang. MCA selama ini jadi jambatan antara masyarakat Cina dengan kerajaan. Kalau MCA tarik diri, makin jauhlah wakil masyarakat Cina daripada kerajaan pusat. Undi Cina boleh lari habis kepada DAP atau calon bebas anti kerajaan. BN akan kehilangan akses pengundi bandar dan Cina. Kesan yang keempat, masa depan Barisan Nasional makin gelap. Bayangkan MCA keluar, MIC diam, PBRS tak aktif. Siapa tinggal dalam BN? UMNO yang makin goyah dengan desakan akar umbi. Tanpa sokongan komponen kuat pelbagai kaum, BN akan jadi parti Melayu semata-mata yang akan bersaing terus dengan PAS dan Bersatu. Kesan yang kelima ialah peluang musuh masuk jarum. Perikatan Nasional pasti akan goda MCA. DAP pun boleh pancing MCA masuk kerjasama. Bayangkan MCA tiba-tiba mesra dengan PN atau natural tapi serang kerajaan. Game politik akan jadi makin liar dan tidak terjangka. Soalan yang paling besar ialah, adakah ini satu permulaan kepada keruntuhan Barisan Nasional BN? PRU 16 nanti, macam mana BN mahu tawarkan imej gabungan stabil kalau sekarang pun dah pecah. MCA mungkin kecil, tapi simboliknya besar. Sebagai penutup kepada perkara ini, kita tak boleh pandang rendah satu parti yang sudah wujud sejak 1949. Kalau MCA tarik diri, ini bukan sekadar exit quietly, ini boleh jadi permulaan domino effect dalam Barisan Nasional dan mungkin sekali kejatuhan legasi gabungan politik paling lama dalam sejarah Malaysia. Soalannya kepada anda yang menonton konten dan video pagi ini, adakah MCA wajar keluar dari kerajaan? Adakah ini tanda BN perlu dibubar atau direformasi semula? Dan adakah ini saat yang Perikatan Nasional PN tunggu-tunggu selama ini? Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak ulasan politik yang terkini daripada channel Nazilin Unity. Kita bukan cari jawapan mudah, tapi kita cari kebenaran yang ramai tak nampak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Harga barang terkawal, negara rekod inflasi paling rendah dalam 51 bulan. Kenyataan ini pastinya tidak akan menyenangkan pembangkang khususnya Perikatan Nasional. Hari-hari mereka mencanang kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini gagal. Hari-hari mereka mencanang kononnya mereka lah yang paling bagus. Tapi jika dibandingkan dengan kerajaan yang mereka pimpin sebelum ini dan kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, jauhnya seperti langit dengan bumi. Anwar Ibrahim telah membawa pelbagai kemajuan dan kemenangan, berbagai jenis kenaikan dan juga perkembangan dari segi ekonomi kestabilan. Hari ini harga barang sudah terkawal. Negara rekod inflasi paling rendah dalam 51 bulan. Jadi apalagi yang Perikatan Nasional tak puas hati? Modal politik mereka sudah tamat. Tak boleh lagi guna modal politik ekonomi. Mereka hanya boleh jual politik kebencian, politik hela, dan macam-macam lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, pastinya perkara ini memang akan merugikan mereka sendiri, merugikan pembangkang. Perkara ini, berita ini pasti akan membakar harapan terakhir pembangkang. Malaysia mencatatkan kadar inflasi terendah pada Mei lalu sebanyak 1.2%, terendah dalam tempoh 51 bulan sejak 2020. Sebelum kita teruskan, ini ialah Transfer Factor for Life. Dengarkan baik-baik siapa yang ada masalah kesihatan. Maci-maci, paci-paci, datu-datu, aki-aki, nenek-nenek. Semua yang ada masalah kesihatan, yang mau sihat juga, dengarkan baik-baik. Ini ialah Transfer Factor for Life
Ini bukan obat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400%. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang rendah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Secara umumnya, apabila imun badan kita rendah dan bodoh, semua jenis penyakit melekat dalam tubuh badan kita dan tidak akan dapat dilawan oleh imun badan kita. Apabila imun badan kita yang bertindak sebagai askar di dalam badan kita melawan semua musuh termasuk penyakit-penyakit yang sudah ada dalam tubuh badan Anda, katalah seperti 3 serangkai gout, diabetes, tinggi darah, kencing manis, kolesterol, kanser, dan macam-macam lagi. Produk ini meningkatkan daya imun badan Anda untuk sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini. Produk ini halal, diiktiraf oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga lulus KKM. Bagi mendapatkan produk yang hebat ini, hubungi nomor telepon yang tertera, WhatsApp sekarang. Ingat, secara umumnya, ramai orang gagal sembuh karena beliau menangguh-nangguh masa. Masa harus Anda gunakan sebaik-baiknya. Cepat hubungi sebelum Anda sudah terlambat mencegah penyakit Anda. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Malaysia mencatatkan kadar inflasi terendah. Menurut indeks harga pengguna dikeluarkan Jabatan Perangkaan, negara merekodkan peningkatan mata indeks 134.4 berbanding 132.8 pada bulan sama tahun sebelumnya. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahaidin berkata, penurunan kadar inflasi ini konsisten dengan tren global yang turut mencatatkan peningkatan perlahan selaras dengan penyusutan harga minyak dunia. Negara seperti Eurozone dan Korea Selatan masing-masing merekodkan inflasi 1,9%, Indonesia 1,6% dan Filipina 1,3%. Selaras penurunan harga minyak dunia, ia turut ditunjukkan melalui indeks harga pengeluar IHPR. Pengeluaran tempatan mencatat penurunan 3,4% pada April. Sektor pelombongan penyumbang utama kepada penurunan ini, yaitu negatif 17,8%. Ini disebabkan penurunan dalam pengekstrakan petroleum mentah, kata mereka. Kumpulan makanan dan minuman yang menyumbang hampir 1/3 daripada wajaran IHP hanya meningkat 2,1% pada Mei, perlahan berbanding April, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, jadi inilah dia satu perkara yang amat ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Tahniah kepada Kerajaan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa yang berlaku hari ini, tiba-tiba Akmal mengeluarkan kenyataan yang memang mengejutkan kita. Tiba-tiba Akmal seakan-akan menyokong Anwar Ibrahim. Akmal kata, Akmal nak jumpa mahasiswa bodoh kurang ajar bakar karikatur Anwar. Wow, ini luar biasa. Tindakan peserta penunjuk perasaan di Sabah yang membakar karikatur Perdana Menteri Anwar Ibrahim terus dikecam. Kali ini oleh Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh. Akmal menyifatkan peserta yang berbuat demikian sebagai bodoh dan kurang ajar. Dia turut mengundang individu yang berbuat demikian untuk mengadakan pertemuan dengannya. Kalau pejuang perlu berani, tetapi bukan bodoh dan kurang ajar, kata Akmal. Berani bukan bermakna kita harus hilangkan adab sebagai manusia. Kepada adik mahasiswa yang rasa berani kerana berjaya bakar gambar Anwar, Anda sebenarnya seorang yang bacul dan bodoh, kata Akmal Saleh. Wow. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pula pendapat Anda tentang komen Akmal Saleh ini? Sebenarnya Akmal Saleh pun bukan juga calang-calang, bukan juga alang-alang ekstrimnya. Baru-baru ini kita tahu dia pernah membawa satu kempen boykot melibatkan beberapa isu dan kes kontroversi. Waktu itu orang pun marah juga dengan Akmal Saleh. Tapi Akmal Saleh tetap berjuang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini Transofector for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang paling bagus kuat untuk Anda.
Terapi imun transofektor ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara umumnya, kita kena penyakit, kita susah untuk sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Banyaklah jenis penyakit yang disebabkan oleh kelemahan daya imun badan dan juga kebodohan daya imun badan. Antaranya 3 serangkai gout, tinggi darah, kencing manis, kanser, sakit-sakit, penyakit, semua jenis penyakit lah. Sebutlah mana satu pun yang anda mau. Jadi, saudara-saudara sekalian, dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Transofektor ini adalah lulus KKM, diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia dan juga halal. Jika anda ingin mendapatkan produk ini, WhatsApp nombor yang tertera. Ingat, jangan bertangguh-tangguh. Masa tidak pernah menanti anda. Bagi anda yang sudah ada masalah kesihatan, inilah masanya untuk anda mencegah dan kuatkan semula daya imun tubuh badan anda. Kerana hanya dengan daya imun badan anda akan sembuh. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut tentang kenyataan Akmal Saleh ini, Akmal Saleh kata, jika tidak berpuas hati dengan kenyataan saya, boleh aturkan perjumpaan dengan saya. Tolong maklumkan saya tempat dan masa. Insya Allah, abang akan sampai untuk jumpa adik-adik depan, katanya. Kata Akmal lagi, mereka yang pernah marah sebelum ini apabila imej pemimpin tidak dihormati sepatutnya turut berasa marah kali ini. Hantarannya disertakan dengan gambar seorang penunjuk perasaan yang menunjukkan punggungnya di atas imej bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak dan isterinya Rosmah Mansur. Aksi membakar karikatur Anwar itu berlaku di akhir bantahan pelajar terhadap isu rasuah yang diadakan di Kota Kinabalu, Sabah pada Ahad lalu. Karikatur Anwar yang dibakar itu turut disertakan kenyataan Madani Pelindung Rasuah Sabah. Jurucakap Sekretariat Rakyat Benci Rasuah Fadhil Kasim berkata, kain rentang tersebut melambangkan kritikan pedas terhadap pentadbiran Anwar yang didakwa mereka sebagai gagal menunaikan janji berkaitan reformasi institusi. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini, mereka kata, yang bodoh itu ialah orang yang mungkin bercakap sendiri, katanya. Dia buat hal boleh, orang lain buat hal dia kecam. Macamlah dia tu bagus sangat, kata Green Cita merujuk kepada Akmal Saleh. Kita orang Sabah tidak mahu orang macam doktor yang masuk Sabah, katanya. Imigrasi Sabah tolong sekat Akmal Saleh dari masuk daripada Sabah, kata Green Cita. Wow. Ekstrim jugalah Green Cita ni kan. Rakyat nak kebenaran, kata siapa paling kurang ajar belum tahu kata rakyat nak kebenaran. Black Zebra kata hang panggil siapa bodoh, katanya. Pi balik tengok dalam cermin tu siapa yang berkelakuan kurang ajar semasa isu kekemat, kuil Hindu di Wikel dan lain-lain. BN UMNO akan terbenam kerana cara politik resis yang kurang asam, kata Black Zebra. Tok Mudim kata lain kali kalau nak membakar-bakarlah bendera Israel macam yang Akmal pernah buat, yang itu tak apa, kata Tok Mudim. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.